Hai semua, kita bertemu lagi dalam Kisah Seram. Okey, baru-baru ni I ada upload konten jalan-jalan bazar Ramadan. So, kita ada sedikit peningkatan dalam subscriber. So, thank you. So, buat anda yang baru jumpa channel ni, baru subscribe, tak tahu ni channel ni jalan-jalan bazar ke, apa benda ke. Hai, saya Farah Faisal. Saya pencerita kisah seram. Saya menceritakan semula pengalaman-pengalaman orang awam yang hantar kisah diorang kepada saya. Macam mana diorang hantar? Melalui email. Nanti ada cara-cara untuk hantar tu di penghujung video. Okay? So, kali ni I nak share satu kisah yang dihantar oleh Tay. Bukan nama sebenar, Tay. Taylor Swift ke? Tay ni dia berkongsi pengalaman dia bekerja di pejabat yang berhantu. Yes, haunted office. Sebelum I mula cerita, subscribe lah dulu. Menariknya kisah ini, ia berlaku pada tahun 2023. Di antara email yang terlatest kita terima lah. So, mana kisah yang belum keluar tu jangan risau. Macam biasa, I tak reject. Akan tiba masanya kisah anda dikeluarkan. So, kisah ni berlaku tahun ni. Tay bekerja di sebuah syarikat yang dirahsiakan. So, kita tak tahu dia syarikat apa. Telekomunikasi ke, syarikat penyiaran ke, tak tahu. Tapi dia bekerja sebagai Executive Customer Support. Dia cakap atau dalam bahasa pasarnya, Customer Service lah. Dia kena layan call customer yang angry selalu tu. Tay ni dia baru je start kerja dekat customer support ni awal tahun ni, meaning Januari lah, 2 bulan yang lalu. Dia start kerja dekat company baru ni sebab tempat kerja lama dia buang waktu zaman COVID. Banyak company let go orang kan, sebab tak boleh nak operate kan. So dia dah kena buang kerja. So dia baru dapat kerja ni. Oleh kerana inilah dia merahsiakan langsung nama syarikat atau memberi bayangan syarikat ni apa. Sebab dia takut dengan tindakan tata tertib yang dia bakal kena lah kalau kantoi. Okay, first month dia kerja masa Januari ni, dia dah beberapa kali memang kena OT lah. Dia tak kisah pun kerja OT ni sebab bila kerja OT ada extra duit. Cuma dia kata masalah dia masa Januari ni adalah kawan sekerja dia anggap senior lah tapi lebih kurang sebaya je dia kata. Tapi sebab orang tu yang dah lama kerja kat situ kan, dia ni almost every night kan bila dia orang dah kerja OT tu ada je kisah-kisah hantu dia nak share. Tapi dia bukan cerita macam kau tahu tak dekat kampung ni ada hantu ke, kau tahu tak origin porch macam mana, ponti macam mana. Bukan, dia duk cerita tentang bangunan ni. Kau tahu tak kat level ni ada penunggu, level 2 ada penunggu, toilet sana tak boleh masuk, toilet sini terkunci. Dia asyik menceritakan tentang bangunan tu. Sana sini lah ada je penunggu. Tetapi sebab Tay kan baru kerja kat sini, lepas tu dia pun tak kenal ramai orang, and cerita tu pun tak ada kena-mengena dengan dia. So dia macam walaupun dia tak selesa nak dengar, dia into je lah ada conversation sebab tempat baru dia tengah nak fit in kan. So layan je lah. Mula-mula tak ada apa, macam biasalah. Awal-awal semuanya okey, semuanya tenang. So dengar je lah kisah yang seorang ni duk bercerita tu. Penghujung bulan Januari. Waktu ni Tay masih buat OT. OT ni Tay cerita, dia kata kalau nak angkat call customer yang nak complain ke, yang nak tanya soalan ke, ni semua working hours. So during working hours, diorang hanya akan angkat call, and kalau ada sempat masa nak buat report tu diorang akan buat. Tetapi usually memang busy sangat during working hours tu, so tak sempat nak buat report. Setiap call diorang akan masukkan dalam sistem, tapi dia akan buat report apa-apa semua. So usually report tu diorang akan buat OT, nak kena layan orang lagi, nak kena buat report lagi. So kita faham je lah that's why diorang ni semua kena buat OT sebab nak kena submit all this paperwork lah. So penghujung Januari ni Tay dia tengah siapkan segala paperwork, stay back lah malam dekat office ni. Masa dia dah settle apa semua, dia cepat-cepat dia tinggalkan yang lain-lain tu sebab dia nak kejar masa. Dia kata dia nak kena kejar train. So far so good, benda memang biasa. Dia akan bye gerak dulu nak kejar train. Dia pergi dekat lift sorang-sorang. But waktu ni, dia tak rasa apa lagi. Sebab this is memang rutin OT dia macam biasa. Dia memang akan selalu terkejar-kejar waktu sebab dia nak kena kejar train. Orang lain tak payah nak terkejar-kejar waktu sebab orang lain ada kereta. So, office dia tingkat 19. So, bila malam nak turun dekat lobby ni, level G ni, dia tak ada ambil masa lama. Sebab tak ada nak stop
mana-mana floor. Usually kalau you balik during office hour, yes, macam daripada tingkat 19 tu kan, 14, 12. Macam ada je orang. Kadang-kadang kalau hari yang hektik, daripada 19, 18, 17, 16, macam tu. Macam banyak gila floor nak kena tunggu kan. So bila malam usually tak ada masalah. So daripada tingkat 19 tu nak turun kerja tu just smooth sailing, takkan stop kat mana-mana. Tapi tengok je nombor dekat elevator tu, 18, 17, 16. Bila turun, makin turun, tiba-tiba tak semena-mena number tu naik balik. Dia macam dia tekan button G tu banyak-banyak kali nak suruh turun tau. Lampu dalam lift tiba-tiba flicker. Alamak, kejap ada, kejap tak ada pula. Lift rosak ke, dia terus tekan loceng. Dia tekan je loceng tu, dia tekan loceng. Sebab nak bagi tahulah siapa-siapa yang dekat security ke apa ke kan, ada kecemasan ni, lift ni kenapa ni, patutnya turun, tiba-tiba naik ni. Lepas tu lampu dah flicker ni, maksudnya rosak lah. Tekan loceng, tak ada orang respon. Dia halikan tangan dia dekat kamera dekat dalam lift tu, ada kamera CCTV kan. Dia duduk begini. Nak bagi signal kecemasan. Hello. Tak ada. Kan dekat lift kan selalu ada speaker kecil, orang macam, okay puan sila, abang tenang. Tak ada siapa respon. Damai je. Dia tengok makin naik. Ting. Sampai ke level 23A. Pintu terbuka. Semerbak bau aneh. Tak tahu ni bau apa. Nak kata wangi tidak, nak kata busuk pun tak. Dia tak familiar ni bau apa. Kuat sangat. Dah pelik. Office yang pintu ni buka ni dah gelap. Meaning tak ada orang. Dia nak buat apa? Dia tekan tutup. Close door. Tak tutup pintu lift tu. Dia tengok jam. Ada masa lagi ni. Cepatlah tutup. Dia masih on track lah. Even though dah entah ke mana-mana ni semua kan, dia masih on track. So dia macam cepatlah tutup pintu ni, turun G. Dia nak pergi kejar train ni kan. Dia tengok pak. Duk tekan close door. Out of nowhere, ada suara dekat belakang dia. Nak tutup pintu ke tu? Terus terjerit. Dia keluar je daripada lift tu. Pak! Dia pusing. Dia tengok dalam lift tu tak ada orang tau. Tapi waktu pintu ni tutup slowly, dia nampak dekat atas tu, dekat dalam lift tu, macam ada kaki tergantung. Ya Allah. Kaki tergantung. Siapa pula yang terapung-apung ni? Kaki tu dia tengok macam hitam-hitam, macam kesan terbakar tau. So pintu tu dia nampak kaki tu. Dia tengok keliling. Dia di lobby ya. Tadi kan benda Allah ni naik atas. Dia terkeluar ni dekat lobby tau. Lepas tu dia tengok, lobby. Memang dia turun dekat lobby lah. Dia tak naik pun sebenarnya. So dia dekat lobby tengah menerang. Sepatutnya ada security, tapi masa kejadian dia ni security tak ada. Mungkin meronda, tak tahulah whatever. Tapi dia tengok kosong je. Dia belah. Dia lari keluar kat pintu utama tu. Dia akan pergi dekat bus stop. Dekat bus stop office diorang tu ada macam van shuttle tau. So van shuttle ni yang akan bawa diorang pergi station. So dia pergi naik. Orang tu macam biasa sebab dah memang kenal dia. So naik. Tahu je lah nak pergi train mana punya station. Dah pergi je. So itu kejadian di bulan Januari. Tak cerita pun kat anyone apa yang dia nampak, sebab dia sendiri pun rasa macam unrealistic. Macam aku ingat benda ni jadi kat dalam movie je. So bila jadi kat diri aku sendiri, aku tak tahu nak react macam mana. Itu ayat dia. Tapi sebagai manusia yang bukan dalam movie, yang macam terblur. So esok dia masuk office, waktu lunch break dia terus pergi tingkat 23A nak tengok apa ada dekat floor tu. Ting, naik. Tapi dia tak boleh masuk sebab untuk masuk ke level tu, nak masuk ada satu pintu tu, dia kata kena ada access card yang lain. Mungkin setiap level tu card lain-lain ke, I pun tak pasti sebab kadang-kadang ada setengah orang duduk dekat bangunan besar, tak semua level tu company yang sama. Dia tak boleh access, but dia dah make sure dia tengok level 23A tu okay, ada office, ada orang. So semalam masa dia nampak gelap tu, walaupun maybe bayangan ke apa ke, tapi apa yang dia nampak tu sama. Cuma hari kejadian dia kena ganggu tu gelap. Cukup dia tahu level 23A tu normal. Normal je. Okay je.
wujud. Cukup dia tahu benda tu. Kan masih lunch break, dia dah pergi tengok atas, tak boleh nak exercise, dia turun balik lah kat tempat dia. So lunch macam biasa dekat pantry area dengan kawan-kawan yang lain lah. Termasuklah Minah yang suka cerita hantu tu. So Tete macam saja kali ni tanya soalan. Dia macam, Jap, kalau kau cakap kat sini ada orang nampak, kat sini orang nampak, maksudnya orang nampak daripada security camera ke? Minah ni pula, dia bagi tahu satu benda yang Tete rasa macam aduh mak, which is tak semua kamera di pejabat mereka, dalam bangunan mereka, kamera yang functional. Ada sesetengah tu hanyalah dummy. Lepas tu dalam elevator tu sebenarnya kamera dummy. So bila Tete dah dengar macam tu, dia macam patutlah dia duk tekan-tekan lambai. Tak ada siapa respon malam tu. Tapi dia tak cerita kat siapa-siapa lah. Dia simpan seorang. Kalau betul itu hanya bayangan dia, kenapa bila dia pergi tingkat 23A yang dia tak pernah pergi sebelum ni, dia tengok sama macam apa yang dia nampak malam tu? Takkan itu imagination juga? Sebab dia tak pernah pergi level tu. Dia sepatutnya tak tahu pun rupa bentuk level tu macam mana. Tapi malam tu, dia nampak level tu sebiji macam apa yang dia nampak lunch break tadi. Cuma bezanya gelap. Tapi bila dia keluar malam tu, dia bukan dekat level 23, dia dekat level G. So daripada dia pening kepala, tak apalah. Dia kata abaikan je lah, abaikan. Ni pada muka kau lah suka sangat dengan cerita hantu, tak apa. So esok lusa dah tak ada apa kena gangguan, dia pun macam lupakan. Betul-betul dia lupakan. Biasa manusia memang macam tu. Masa kita dah lupa, lama sangat kita lupa, kadang-kadang kita jadi lalai. Bila jadi lalai, bulan kedua tak ada apa. Dia kata bulan kedua tak ada apa. So masa Februari kerja dia everything was okay. Masa penghujung Januari tu dia adalah perasaan macam takutlah nak kena buat OT ni, takut. Tapi bila tak ada apa, dia dah hilang rasa takut. So masuk bulan March. Ya, bulan ni, bulan March. Awal bulan March, Tete diganggu lagi. Tapi kali ni bukan dalam elevator, tetapi dalam cubicle toilet. I sebagai manusia yang pernah diganggu, dijamban pejabat, I takut. So I boleh relate lah dengan apa yang dia rasa ni. Waktu ni, di dalam cubicle, dia tengah membuang hajat besar. So kita semua akan faham bila dia tengah buat hajat besar tu memang susah lah kalau kita nak lari-lari ke apa ke. Kalau kita terkena sesuatu, kita kat dalam tempat yang susah untuk kita bergerak. So dalam dekat dia tengah dalam cubicle buat dia punya business tu, dia main phone. Dalam tengah-tengah main phone, I tak pastilah dia main game ke apa ke. So dalam dia tengah sibuk fokus dekat phone dia tu, bau yang sama dia terbau masa lift tu buka di kejadian Januari. So merbak lagi sekali bau yang sama. Dia macam ni bau hari tu. Ya nak kata wangi pun tak, nak kata busuk pun tak tahu ni bau apa. Kuat. Dia dah macam aduh apa benda ni. Kuat bau ni. Dia stop. Dia simpan phone, dia kata. Meremang bulu roma sebab dia terus teringat kejadian lift tu. Tapi nak lari tak boleh sebab dia tengah membuang. Dia macam aduh, perut dah rasa tak sedap. Dah lah memang tengah membuang, lepas tu terus rasa libang-libu sebab ya Allah, aku tahu bau ni. Aku pernah bau benda ni and aku pernah experience benda ni. Takut. Tapi tak ada nak buat apa. Tengah dalam toilet. So dia duduk diam je. Duduk diam. Slowly dia dengar ada suara perempuan nangis. Allahu Akbar. Dia kata ada suara nangis pula. Di samping ada bau-bau pelik ni. Ya Allah. Dah lah siang-siang buta. Lepas tu nak baca ayat-ayat suci Al-Quran atau apa-apa surah macam 3 kul ke apa, dia sendiri pula rasa macam boleh ke tak boleh. Sebab dia dalam toilet satu hal, dia tengah membuang air besar. So boleh ke baca ni? Dia punya keadaan time tu dia memang panik. Satu sebab takut hantu, satu sebab dia tengah membuang, satu dia tengah tak tahu boleh baca ke tak boleh baca. Personally dia kata dia diajar setakat baca doa masuk jamban dah lah. Macam tak adalah orang nak mengaji ke apa ke kan. So macam sekarang ni, kalau betul lah ni hantu, aku nak baca, nak lindung diri, tapi macam mana nak baca? Tengah buang air besar. Ayu. Dalam hati tengah ya Allah tolong ya Allah tolong ya Allah tolong. Tiba-tiba dia tak tahu sejak bila, sebab waktu dia panik ni semua dia tak fokus sangat dekat cubicle tu. Tahu-tahu ada macam bayang-bayang
dekat depan pintu kubikel dia. Dia tengok bawah pintu tu, ada bayang-bayang. Ada orang tunggu kubikel dia ke? Bawah ada lagi ni. Suara nangis ada lagi ni. Ada bayang-bayang. Ni siapa? Ni orang ke tak kat depan ni? Orang ni ke yang nangis ni? Kenapa nangis? Kubikel lain penuh ke? Dia dah tak tahu nak fikir hantu ke, nak fikir rasional ke. So dia terus jawab, berak, 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 berak. Macam tu tau. Sebab dia nak bagi tahu orang yang kat tunggu dia ni macam, kau pergilah kubikel lain bodoh. Aku ni nak berak. Slowly bayang-bayang tu macam hilang. Macam orang tu bergerak, tapi tak dengar tapak kaki ke apa tau. So dia macam, okay dah lega, whatever lah. Dia cepat settle, dia cuci lah apa ni semua. So dia keluar daripada kubikel dia. Okay, tak ada orang, tak ada apa. Masalahnya dia ni, waktu ni patutnya dia keluar tu dia lari. Keluar je lah, lari. Tak, dia dah keluar. Dia tengok cermin depan kubikel tu. Dia macam nak betul-betulkan sebab nak kena cuci-cuci tangan semua kan. Tengok muka sikit. Ya Allah, dia tengah cuci-cuci tangan. Dia tengok muka dia. Dia terperasan sesuatu. Dalam kubikel kat belakang dia tu ada kaki. Betul-betul dekat area ni. Macam ni lah. Macam dekat dia punya kepala ada kaki kat belakang tu. Kaki yang sama dia nampak dalam lift tu, yang hitam-hitam terbakar tu. Dia terus pusing. Tak ada apa. Takut. Terus lari. Tak ada nak pusing balik dekat cermin untuk bang, nampak macam dalam movie tu kata. Tak ada. Dia pusing, tengok tak ada apa. Dia terus lari. Even dia terpusing tu sebenarnya pun dia tak sengaja. Dia macam terus reflect punya reaction. Tengok tak ada apa, fuck, terus dia lari. Lepas dia lari, dia keluar dari toilet tu, dia calm diri dia. Dia macam, dia tengah panik, tengah takut. Tapi dia cuba tenangkan diri dia. Dia buat biasa sebab yelah ada orang lalang bagai office kan. So dia buat biasa. Dia tenangkan diri dia. Jalan balik pergi dekat tempat kerja dia orang. Buat biasa je. Dia tetap tak nak cerita kat siapa-siapa. Sebab dia sendiri pun tak tahu ni betul ke mainan perasaan ke apa ke kan. Cerita kat orang kan, orang dah lah tempat kerja baru, tak kenal semua orang yang macam level friendship, best friend lagi. Kan takut orang gelakkan dia ke apa kan. Alah kau ni, itulah termakan sangat cerita minah seorang tu kan, yang duk cerita-cerita hantu ke apa kan. So dia macam tak nak. Dia masih tengah dalam proses nak blend in with everybody. So dia senyapkan aja pengalaman tu. Dia duduk macam biasa, diam je. Walaupun dalam hati macam bak kata Noh Saleh lah. Di luarnya tenang, tapi dalam Tuhan saja yang tahu. So esok lusa tak ada apa gangguan. And macam biasa juga, Tay kena kerja, buat OT macam biasa. So ada satu malam ni, dia kata waktu ni usually dia dah tak fokus dah tau bila kawan dia nak bercerita sangat pasal hantu dia tu. Sebab dia dah start macam, you know, ada pengalaman tak best sangat. So dia macam malas sangat nak fokus. Cuma hari ni, malam ni, yang OT ni, Minah ni duk cerita pasal ada hantu cleaner di pejabat. Duk rancang-rancang bercerita, weh ko ada orang bercakap pernah jumpa kan, acik tu dia selalu kacau orang-orang macam kita yang kena buat OT ni. Hantu tu akan datang kat setiap meja macam kita lah. Sekarang ni dia kata, nak ada sampah nak. Pada time orang nak bagi dia orang punya tong sampah tu, muka nenek tu hancur. Orang tengah bercerita kan, biasalah macam I bercerita over-over kan kadang. Cerita tu biasa je, Tay cakap. Cuma masa kawan dia ni, Minah ni, tengah cerita pasal hantu Acik Cleaner ni, Acik Cleaner ni yang disebut sebagai Acik Sabariah ni, Tay macam dia terus macam, apa nama tadi makcik hantu yang kau cakap tu, cleaner tu? Acik tu nama Acik Sabariah. Dia mati dalam bangunan ni. Dia mati sebab ada pergaduhan dengan staff kat sini. Time tu dia tengah cuci lantai, ada staff tergelicik. Staff tu tolak dia. Dia pula orang tua, dia tergelicik jatuh, pecah darah. Beria ni kawan dia cerita. Tay tak terkesan sangat dengan cerita yang jatuh kepala berdarah mati dekat office ni kan. Tak. Makcik cleaner Acik Sabariah ni lah, dari first day Tay kerja kat situ, Acik ni without fail dia akan cakap bye dek, Assalamualaikum setiap kali Tay balik kerja. Tapi Acik Sabariah ni tak wujud ke?
Itu sahaja kisah yang I ada untuk kongsi dengan kalian kali ini tentang Tete yang tidak plan pun untuk berhenti kerja daripada tempat dia yang office berhantu tu, sebab zaman sekarang dia kata susah nak dapat kerja, and dia bersyukur je lah dia dapat kerja kat situ. Tapi sejak kejadian yang pasal Acik Sabariah tu, every time buat OT, Tete akan ajak orang teman untuk dia turun lift. And even hari-hari siang ke, dia tak akan pergi toilet untuk membuang air besar. Pergi toilet, dia akan berteman. Dia kata macam dia buat style macam zaman sekolah dulu. Kalau kita nak pergi toilet kan, kita pergi dengan best friend kita. Sekarang ni bila nak pergi toilet, dia akan ajak orang teman. So pengajaran untuk kisah kali ni ialah tempat kerja berhantu itu adalah perkara yang tak dapat kita nak elak dan tak dapat kita nak kawal. But it's good that Tete dia tak adalah terus rasa, dia lawan lah perasaan takut dia tu. Bagus, Alhamdulillah. Benda ni tak semua orang ada. Even I pun, I sangat takut. Dia ambil pendekatan untuk tidak ke mana-mana seorang diri. Bagus. For safety juga dah dia dengar kan, dengan kamera yang dekat office tu banyak yang rosak, banyak yang dummy. So untuk elak bukan hanya gangguan Adi Kudrati, tetapi juga gangguan anything kan. Macam apa-apa harassment kita boleh elak bila kita berteman. Cuma I ada soalan juga. Kalau korang kena ganggu macam Tete kena dalam toilet cubicle waktu korang tengah membuang air besar tu, korang akan baca surah An-Nas ke, atau surah Al-Fatihah ke, atau 3 Qul ke, atau tidak? So apa-apa pun, InsyaAllah kita akan jumpa next week. Kalau korang pun ada kisah seram yang lebih kurang sama atau berbeza, atau apa-apa saja pengalaman seram yang anda alami dan you mahu kongsikan dengan saya supaya saya boleh cerita kepada umum, hantarkan email di alamat email yang dekat bawah ni. Dan boleh follow Instagram, Twitter, TikTok, sama-sama lah. Kita boleh berkawan-kawan di social media, okay? Sehingga kita bertemu lagi lah in the next video, okay? Bye. Assalamualaikum.